Ini bab sembahyang sunat. Sembahyang seseorang ini bab seseorang melakukan sembahyang sunat di rumahnya dengan sanadnya. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Umar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah sebahagian daripada sembahyangmu di rumah-rumahmu. Janganlah kamu jadikannya sebagai kubur. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Thabit bahawa Nabi SAW bersabda, sembahyang seseorang di rumahnya lebih afdal daripada sembahyangnya di masjidku ini, kecuali sembahyang fardu. Ini bab orang yang bersembahyang dengan tidak menghadap kepada kiblat, kemudian baru dia tahu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW dan para sahabatnya bersembahyang dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Apabila turun ayat ini, yaitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah dirimu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, kamu hadapkanlah dirimu ke arahnya. Maka ada seorang lelaki daripada Bani Salimah lalu, yakni dekat satu masjid, dia pun menyuruh mereka yang sedang rukuk dalam sembahyang fajar dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dia berkata, ala, ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah pun dipalingkan kepada Kaabah. 2 kali dia berkata begitu. Qala, perawi berkata, famalu kamahum ruku' ila al-Ka'bah. Perawi yakni Anas berkata, mereka pun terus berpaling, berpusing dengan keadaan mereka itu yang sedang rukuk, menghadap kepada Kaabah, ataupun maka mereka terus segera berpusing dalam keadaan rukuk, menghadap kepada Kaabah. Ini bab perincian bab-bab Jumaat. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang mana matahari naik padanya ialah hari Jumaat. Pada hari itulah Adam dijadikan. Pada hari itu juga ia dikeluarkan. Pada hari itu diterima taubatnya. Pada hari itu juga dia mati. Dan pada hari itu juga akan berlaku kiamat. Tidak ada satu pun binatang melainkan ia mendengar pada hari Jumaat, semenjak masuk subuh hinggalah terbit matahari, kerana takut kepada kiamat. Yang ini mendengar dengan baik, syafaqan minas sa'ah, kerana takut kepada kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu ada satu ketika tidak menepati seseorang hamba muslim ketika itu dalam keadaan dia bersembahyang memohon kepada Allah Azza wa Jalla apa-apa hajat, melainkan Allah akan memberi hajatnya itu kepadanya. Ka'ab berkata, itu berlaku pada setiap tahun satu hari. Saya berkata, yang dikata Abu Hurairah, bahkan itu berlaku pada setiap hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat. Ka'ab pun membaca Taurat. Lalu dia berkata, benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, kemudian aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Aku pun menceritakan kepadanya tentang peristiwa aku dengan Ka'ab itu. Terus Abdullah bin Salam berkata, aku memang tahu ketika manakah masa itu,
waktu itu, ataupun apakah waktu yang dimaksudkan itu. Abu Hurairah berkata, saya pun berkata kepadanya, yakni kepada Abdullah bin Salam, kalau begitu engkau beritahulah kepadaku tentang waktu itu. Abdullah bin Salam berkata, itu ialah di akhir waktu daripada hari Jumaat, yakni di hujung waktu hari Jumaat. Aku pun berkata, bagaimana ia boleh waktu terakhir daripada hari Jumaat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak menepati waktu itu mana-mana orang Islam dalam keadaan dia bersembahyang, sedangkan waktu itu tidak boleh dikerjakan sembahyang, tidak boleh dilakukan sembahyang waktu itu. Abdullah bin Salam pun berkata, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yakni juga telah bersabda, sesiapa yang duduk dengan maksud menunggu sembahyang, dia berada dalam sembahyang sampailah dia bersembahyang. Abu Hurairah berkata, saya pun kata, betul, benar itu. Qala huwa dzaka. Abdullah bin Salam kata, itulah maksudnya. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aus bin Aus. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang paling utama ialah hari Jumaat. Pada hari itu Adam dijadikan. Pada hari itu juga nyawanya diambil. Pada hari itu akan berlaku tiupan sangkakala. Dan pada hari itu akan berlaku tidak sedarkan diri, yakni pengsan manusia ataupun mati manusia, terkejut besar manusia. Oleh itu kamu perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat itu, kerana selawat kamu dikemukakan kepadaku. Qala, perawi berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, yakni para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah selawat kami dikemukakan kepadamu sedangkan engkau telah hancur luluh? Qala, Aus berkata, mereka bermaksud dengan mengatakan arimta ataupun aramta itu balita, engkau telah pun menjadi tanah lah. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada bumi tubuh para Nabi. Gitulah. Kita tengok semula. Babu salatir rajul at-tatawwu' fi baitihi. Itu dalam satu nuskhah, gitulah tajuk dianya. Agak tak ada susah terjemah tu sebab tak adilah. Yang ni bab seseorang mengerjakan sembahyang sunat di rumahnya, gitu. Tetapi dalam nuskhah yang lain, nuskhah Abu Daud ini juga lagu lain bunyi tajuk dia tu. Hak ni lebih terang, babut tatawwu' fil bait. Hak tempat ni tempat tadi bunyinya babut tatawwu' fil bait. Ini bab mengerjakan sembahyang sunat di rumah. Gitu. Lebih kurang je maksud dia tu, cuma lafaz dia saja berbeza. Imam Abu Daud mula-mula buat mari hadis ini dalam bab ini. Hadis yang dia ambil daripada Ahmad bin Hanbal, iaitu Imam Ahmad lah. Ahmad bin Hanbal dalam ini dalam nuskhah ni, sebab dia banyak nuskhah kan, beza tu dari segi lafaz sajalah. Setengah nuskhah ni dekat Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Gitu. Itu yang betulnya. Hak sebenarnya Hanbal tu datuk dia, bukan ayah dia. Ayah dia nya Muhammad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Gitu. Tetapi ia terkenal dengan datuk Hanbali, mazhab Hanbali. Ahmad bin Hanbal. Dia biasa, orang Arab guna begitu. Orang Arab guna begitu. Kadang-kadang tok tu bukan tok, bukan datuk, betul datuk yang kepak kelima. Macam Ibn Rushd. Bukan tok dia. Dia nama Muhammad bin Muhammad
bin Muhammad. 3 keturunan Muhammad. Siapa apa ni yang 5 ni bau Rusd, Tubik Rusd. Tapi dia dikuniahkan begitu. Itu cara orang Arab. Biasalah kuniah kepada datuk tu biasa. Imam Ahmad ambil daripada Yahya. Maksud Yahya ni Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Imam besar itu dalam ilmu rijal. Itu untuk guru kepada Imam Ahmad. Dia ambil daripada Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Qala akhbarani Nafi' an Ibn Umar. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadikanlah sebahagian daripada sembahyang kamu di rumah-rumah kamu. Jangan kamu jadikannya kubur. Yang ni sembahyang tu banyak, tidak semua, sebahagian. Jadi inilah Imam Abu Daud ambil hak sebahagian ni, hak mana? Hak sunat maksudnya. Sebab itu dia buat tajuk sembahyang sunat di rumah. Bab sembahyang sunat di rumah. Hak maksud dalam hadis ni, jadikanlah ataupun kerjakanlah sebahagian daripada sembahyang kamu tu di rumah tu sembahyang gapo? Maksudnya iaitu sembahyang sunat. Bukan semua, sebahagian. Jadi hak sebahagian tu hak mana? Iaitu hak sunat. Sebab itu dia buat tajuk gitu. Sebab apa? Sebab sudah maklum Nabi SAW sembahyang fardu tu berjemaah di masjid. Dan dia suruh gitu, menggalakkan begitu. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai ke peringkat wajib, fardu ain. Sembahyang jemaah tu, sembahyang jemaah tu fardu ain. Ada siapa kata gitu. Syarat nak sah sembahyang tu kena jemaah. Kalau tidak tak boleh. Sampai begitu nak mazhab Zahiri. Walaupun itu tidak dipegang oleh kebanyakan ulama lah. Paling tinggi kebanyakan ulama mengatakan wajib. Bukan sampai fardu ain gitu. Adapun dalam mazhab Syafi'i kebanyakannya mengatakan sunat muakkad. Sunat muakkad. Jadi jadikanlah di rumah-rumah kamu, kerjakanlah di rumah-rumah kamu sebahagian daripada sembahyang kamu. Min salatikum. Kalau nak kira, salat itu kan mufrad, satu kalau dalam bahasa Arab. Jadi maknanya jadikanlah sebahagian daripada sembahyang kamu, sebahagian daripada sembahyang kamu. Kalau sembahyang yang sama, bermakna sembahyang Zuhur 2 rakaat masjid, lepas tu 2 rakaat lagi sembahyang rumah gitu. Ada. Ataupun sembahyang subuh 2 rakaat, serakaat sembahyang masjid, serakaat sembahyang rumah. Sebab ni dia kata min salatikum. Salat itu mana apa ni? Kira-kiranya mufrad, sembahyang yang samalah. Tidak makna begitu. Sebab min ini sama ada kita pakai, itu boleh jadi keliru lagu tu. Mungkin kerana kita pakai min tab'idiyah. Tetapi sebenarnya kalau pakai min tab'idiyah pun tak jadi masalah. Kalau pakai min jinsiyah lagi senang. Yang ni sebahagian daripada jenis sembahyang kamu. Ni min jinsiyah orang panggil. Min jinsiyah. Ataupun kalau kita kata min lil tab'id, tapi tab'id jenis, bukan tab'id kul sembahyang itu, tidak. Boleh juga. Hak tu tentu dah gitu. Tak ada siapa kata sembahyang yang sama tu sembahyang Zuhur 2 rakaat dalam masjid, lepas tu undur belakang sembahyang dalam rumah. Kalau rumah dekat misalnya, tak ada lagu tu. Jadi jelaslah di sini sama ada min itu min jinsiyah, mana solah itu walaupun mufrad dipakai dengan makna jenis. Bila jenis makna panjang. Supaya innal insana lafi khusr. Al insan jenis manusia. Bila jenis manusia walaupun insan itu mufrad, dia kira ramai jadi banyak sebab jenis. Jenis. Itu dipanggil isim jenis. Jadi walaupun mufrad, ia ada jamak dia insan anasiyah wa anasiyah kathira. Dalam Quran pun ada sebut. Bukan bermakna seorang manusia, dah. Jenis manusia. Manusia, jenis manusia tu dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr. Bukan seorang manusia. Serupa juga sini. Jenis sembahyang. Jadi sembahyang ni ada banyak jenis kan?